Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah. Asyiah Bajuri ada berhenti dekat mana itu? Al-muta'alliqu sifat wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Perbicaraan tentang sifat ma'ani al-ilmu, ilmu yang bertakluk dengan segala yang wajib dan segala yang jaiz serta yang mustahil, segala yang mustahil. Salah pula. DJ. DJ. DJ kan? Ha? Tak DJ boleh. ke? Tak boleh DJ Ni ke saya kau juga ni. DJ saya bilang salah. Cepat ni masalah. Itu okey. Bismillah. Jadi qauluhu al-muta'alliqu yang bertakluk. Jadi ta'alluq ai ta'alluqan tanjiziyan qadiman faqat. Bertakluk akan sebagai ta'alluq tanjizi qadim sahaja kama alimta, sebagaimana yang telah kamu ketahui. Jadi ilmu ada satu ta'alluq je lah, ta'alluq tanjizi qadim. Bi jami'il wajibat, bertakluk itu dengan segala yang wajib. Ai kadzatihi ta'ala, seperti zat Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan sifatnya, asyamilati lil ilmi nafsihi, yang bertakluk, yang merangkumi sifat-sifatnya, termasuklah ilmu itu sendiri. Makna ilmu bertakluk dengan ilmu dia. Bertakluk dengan segala wajib, termasuklah yang wajib itu ilmu Allah Ta'ala, yang mana ilmu itu dia tu bertakluk. Nampak tak? Jadi dur situ dah. Tak apa dah benda. Sebab jihad mufakkar ni dari segi takluk dia. Fa ya'lamu ta'ala bi'ilmihi anna lahu ilman ma. Ilman ma. Maka mengetahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya, Allah Ta'ala tahu dengan ilmunya bahawa dia ada ilmu. Dia ada ilmu. Itu makna bertakluk ilmu dengan ilmu. Ilmu bertakluk dengan ilmu dengan maksud Tuhan tahu dengan ilmunya bahawa dia ada sifat namanya ilmu. Wal jaizat, dan segala yang harus, ka khalqihi ta'ala lil asya'i, seperti menciptakan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu. Jadi qadim tak tu? Qadim lah. Tahu Tuhan bahawa yang menciptakan segala sesuatu tu qadim. Jadi yang ni yang ahli sufi ibaratkan dengan al-a'yan tsabitah. Hak kata qadim ni. Qadim ni hak ni lah. Makna ta'alluq ilmu Tuhan ni. Bukan diri benda itu qadim. Kalau nak nisbahkan bahawa Nur Muhammad ke apa ke, qadim dari segi dia itu a'yan tsabitah, dia itu ada dalam ilmu Tuhan, maka hak lain pun ada dalam ilmu Tuhan juga. Hak lain pun ada dalam ilmu Tuhan juga. Ya. Jadi Allah Ta'ala, Nur Muhammad itu berada dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim, atau ditampilkan dengan bahasa ahli sufi a'yan tsabitah, ketika pada maqam al-wahidiyah. Itu istilah-istilah je. Ingat istilah tu tak mesti jadi wali. Ini tak boleh. Ngaji tasawuf tahu istilah maqam ahadiyah, wahidiyah, wahdah, tak jadi wali. Wali ni benda wahbi. Benda wahbi. Bukan wahabi jadi wali. Wahbi, anugerah. Cuma dia tahu lah, dia tahu gini namanya gini. Lebih dia daripada orang dah tahu gitu je lah. Tapi dari segi ni wali ni tahu istilah dah. Dah Jadi kena beza tak, jangan tertipu lah. Jangan tertipu. Dia
tasawuf telah dibuat dalam satu manhaj ilmu. Hak tu cuba menerangkan perkara-perkara yang rumit-rumit lah, yang mungkin tidak diterangkan oleh ilmu zahir ni, gitu je lah. Dan meletakkan istilah-istilah mustalahat. Jadi orang yang menyebut mustalahat tu, adakah dia merasa? Tak mesti rasa. Adakah dia tu termasuk dari kalangan orang yang sampai tahap tu? Mungkin tak sampai pun. Tapi dia sebut. Macam orang sebut suruh semayang khusyuk, orang sebut tu khusyuk, ada khusyuk tak? Jadi jaizat situ je lah. Adapun diri roh Nabi Muhammad tak, ataupun nur Nabi Muhammad itu, dia tu makhluk lah, Allah Ta'ala yang ciptakan. Wal mustahilati, dan segala yang mustahil. Segala yang mustahil. Mungkin ada orang ibarat penciptaan af'alullah qadim. Af'alullah qadim ni di sisi Maturidi, sebab setengah daripada masyayikh kadang dia kata segala zat, sifat dan perbuatan Tuhan tu qadim. Waktu di sisi mazhab mana? Di sisi mazhab Maturidiyah. Kita baca dah dalam Jawharah tu kan. Di sisi mazhab Maturidiyah ke mana? Ke sini. Di sisi mazhab Maturidiyah, af'alullah tadi, sifat fa'il itu, af'alullah itu termasuk daripada itu qadim. Itu qadim. Asy'ariyah kita, tapi dengar bila dengar af'alullah, orang yang biasa perjalanan Asy'ariyah dia pelik lah. Perbuatan Tuhan qadim. Mana? Sebab kita biasa dengar, dan mazhab Asy'ariyah mengatakan perbuatan Tuhan tu makhluk. Perbuatan Tuhan tu makhluk. Ada khilaf tak? Khilaf dari segi penggunaan istilah. Jadi ataupun benda yang dimaksudkan oleh Maturidiyah, af'alullah itu apa? Af'alullah di sisi Maturidiyah itu di pihak Tuhan. Yang mana kalau dalam tarik Asy'ariyah merujuk kepada suluhi qadim, pada ta'alluq kudrat. Ta'alluq kudrat suluhi qadim. Tu. Makna benda tak jadi. Tak jadi lagi benda tu. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Jadi hak tu yang ditakbirkan di sisi Maturidiyah sebagai sifat fa'il tu. Perbuatan Tuhan tu qadim. Hak mana? Hak dalam ilmu Tuhan untuk buat. Kalau dalam sisi kita, ta'alluq sulil qadim bagi kudrat tu. Tak? Jadi hak tu yang sebahagian kata qadim kat tu. Tapi bukan diri yang telah terjadi tu qadim, tak? Lalu yang telah terjadi Nur Muhammad ke apa nama ke, makhluk utama ke, itu tetap makhluk. Jadi di sisi Asy'ariyah memang jelaslah af'alullah ini hadis makhluk, sebab dia merujuk perbuatan tu sendiri, hak telah terjadi, merujuk pada ta'alluq tanjizi hadis. Maka bila tanjizi hadis, nama pun hadis, makhluk lah. Okay. Wal mustahilat, dan bertakluk ilmu Tuhan dengan segala yang mustahil, kasyarikihi ta'ala, seperti sekutu bagi Allah Ta'ala. Tuhan tahu sekutu dia. Benda masuk, maknanya dia ada sekutu ke? Tak. Faya'lamu annahu ma'dum, tak? Ke mu'addamun? Mu'addamun. Tak ada waw tak bawa tu muskaf tu. Guna tu. Ma'dum. Ma'dum. Tak boleh mu'addam, ma'dum. Ma'dum, gugur waw tu. Situ mu'addam tak ada waw Tak ada. Molek ma'dum mu'addamun yang ditiadakan. Ma'dum ada. Faya'lamu, baik sikit. Faya'lamu annahu ma'dumun. Faya'lamu annahu ma'dumun. Maka ilmu Tuhan bertakluk dengan benda mustahil. Antara benda mustahil ialah sekutu bagi Tuhan. Mana Tuhan tahu dia tak ada sekutu. Bukan tahu sekutu dia. Siapa sekutu dia? Bukan. Mana kalau tahu sekutu dia, mana ada sekutu lah. Ni tahu bahawa dia tidak ada sekutu. Tahu tak ada sekutu tu tahu panggil.
wa innama ta'allaqa bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Hanya bertakluk ilmu Tuhan, hanya senya bertakluk oleh ilmu Allah Ta'ala dengan segala yang wajib dan segala yang harus dan segala yang mustahil. Boleh takluk belaka ilmu ni. Kenapa? Li'annahu laisa min sifati ta'thiri. Kerana ilmu ni bukan daripada sifat ta'thir, bukan sifat yang memberi kesan. Benda yang memberi kesan hak tu mengubah. Ilmu tidak mengubah. Sebab itu kita tak boleh nak salahkan ilmu Tuhan. Orang tu tak boleh nak merujah, saya ni jahat sebab Tuhan Tuhan tahu saya jahat. Tuhan tahu mu jahat, ilmu Tuhan tidak memberi kesan kepada jahat baikmu. Ilmulah. Ilmu tu. Dah kalau Tuhan tetap dah ahli syurga, tak payah buat ibadat lah kita. Tuhan tahu dah kita ahli syurga, tak payah ibadat. Kalau Tuhan tahu dah dia ahli neraka, tak payah buat baik lah, tak guna. Dah, adakah tahu Tuhan tu menyebabkan dia kena buat atau tak kena buat dia jadi baik? Tak. Ilmu ta'alluq inkisah. Makna semata Tuhan tahu. Tu cakap mengenai ilmu lah. Tapi kudrat iradat Tuhan tu tak fail lah. Tuhan dah menentu, dan menentu sejak azali. Bi khilafil qudrati wal iradati, berlainan dengan kudrat iradat. Kudrat iradat takluk tasir. Takluk tasir. Walidzalika lam tata'allaqa illa bil mumkini. Dari kerana itu tidak bertakluk kudrat iradat kecuali dengan mungkin sahaja. Kenapa kudrat iradat tidak bertakluk dengan wajib, tak bertakluk dengan mustahil? Idh law ta'allaqata bil wajibati, kalau kudrat iradat bertakluk dengan perkara wajib, la atharata fiha al-wujuda, nescaya memberi kesan keduanya pada fiha, pada mana? Wajibat itu dengan ada. Kalau kudrat iradat bertakluk dengan benda yang wajib, apa maksud wajib? Mesti ada, tak dapat tak ada, tiada, mesti ada. Kalau memberi kesan dengan mengadakan perkara yang mesti ada, fayalzamu tahsilal hasili, maka melazimi terhasil benda yang ada dah, menjadikan benda yang telah terjadi. Wajib tu benda mesti ada, tiba-tiba kudrat iradat bertakluk dengan mengada. Nak mengadakan apa benda ada dah, orang panggil tahsilul hasil, sia-sia. Okey. Awil adama, ataupun la atharata fiha al adama. Kalau bertakluk wajib, maka memberi kesan padanya dengan adam. Kalau benda ni kudrat iradat bertakluk dengan wajib dengan meniadakan, bil adam, dengan meniadakan, fayalzamu qalba haqaiqi, maka melazimi akan berubahnya hakikat. Bila kudrat iradat bertakluk dengan perkara wajib, wajib mana mesti ada, bertakluk dengan nak meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan perkara yang mesti ada. Berubah hakikat lah. Tadi kata wajib, wajib tu mesti ada, tiba-tiba boleh pula meniadakan benda yang mesti ada. Hakikat dak panggil hakikat dak, berubah hakikat daripada wajib jadi jaiz. Okey. Lianna haqiqatal wajibi ma la yaqbalul adama, kerana hakikat perkara wajib itu yang tidak menerima tiada, tiba-tiba boleh mentiadakan pula. Qalbu haqaiq. Qalbu haqaiq ni mustahil. Okey. Walau ta'allaqata bil mustahilati, dan jika bertakluk kudrat iradat dengan perkara mustahil pula, la atharata fiha al wujuda, lalu memberi kesanlah padanya, pada mustahil tadi dengan mengadakan, dengan wujud, fayalzamu qalba haqaiqi, maka lazim bertukar hakikat. Mustahil makna mesti tiada.
Mesti tiada. Takkan sama sekali ada. Bila benda mesti tiada, tiba-tiba kudrat iradat bertakluk dengan perkara yang mesti tak ada dengan mengadakan. Kata mesti tiada, tiba-tiba boleh buat ada pula. Berubahlah hakikat mustahil menjadi tak mustahil lah. Berubah hakikat. Okey, li'anna haqiqatal mustahil, kerana hakikat mustahil ma la yaqbalul wujuda, perkara yang tidak menerima ada. Tiba-tiba boleh mengadakan pula, berubah hakikat lah. Awil adama, yang tidak menerima ada dan tiada. Ada. Awil adama ada. Ada tapi atau lain apa? Atau pada wujud. Atau pada wujud. Wujud Ma la yaqbalul wujuda. Situ koma mana, siapa ada pegang ni? Koma. Letak mana koma? Koma wujud. Adama wujud atas ni. Atau wujud atas. Awil adama di koma sebelum tu. Okey, sini ya koma. Dia koma selepas adam. Orang hantar haji tu, koma tu patut duduk sebelum tu. Sebelum aw. Koma tu duduk sebelum aw. Okey. Awil adama la atharata fiha. Al adama, kalau memberi kesan pada mustahil itu dengan meniadakan, fayalzamu tahsil al hasil, maka lazim oleh tahsil, akan tahsil hasil, berlaku menghasilkan benda hak dah ada, buat benda hak ada dah. Fahuwa bi'aksi ma qila fil wajibat, itu akas apa yang dikatakan pada wajib. Wajib tadi hak belah wujud tahsil hasil, belah adam qalbu haqaiq, mustahil belah wujud qalbu haqaiq, belah adam tahsil hasil. Itu je. Fata'ammal, maka perhatikanlah kamu. Jadi macam mana istidlalnya? Istidlal, kalau mula-mula mungkin orang bertanya, dok apa kudrat Tuhan tidak bertakluk dengan perkara wajib dengan mustahil? Lemah Tuhan. Cara nak mengistilah gini, istilah ni ia akan bawa kepada akhirnya perkara badihi daruri hak tak boleh nak tolak. Tahsil hasil hak mustahil tak boleh terima akal. Kalau terima pun sia-sia. Tuhan nak buat sia-sia, ataupun qalbu haqaiq hak tak boleh nak terima akal. Bila gitu sesatlah hujah. Qauluhu wal hayatu, dan perkataannya wal hayah. Sifat ma'ani yang seterusnya al hayatu, sifat hayat. Wa hiya sifatun wujudiyatun, sifat yang bangsa ada. Tusahhihu liman qamat bihi al idraka, mensahihkan sifat tadi dengan yang berdiri dengannya, dengan sifat dengan berdiri dengannya, sifat itu berdiri padanya, pada hiya tu, pada man, pada man itu akan idrak. Sifat hayat ialah sifat yang bangsa ada. Sifat ini mensahihkan bagi sesiapa yang ada sifat pada dirinya, menyebabkan dia sahih, boleh diidrak. Sahih tu maknanya boleh idrak. Maknanya bila hidup maka boleh idrak. Idrak ni tahu, dengar. Idrak apa tu? Mendakat. Mendakat mana? Mengetahui ikut cara ilmu ke, ikut cara samak ke, basar ke, ikut cara sentuh ke, rasa ke, masuk belakang lah. Idrak. Idrak ni bahasa terjemah betul mendakat. Dakat ni maknanya dapat. Dapat, bukan dakat peluk. Tu mu'anaqah. Ad-dhamm. Dakat ni makna takat. Takat tu makna tahu. Tahu, boleh. Boleh. Ai yattasifu bi sifatil idraki, iaitu bersifat dengan sifat idrak. Sifat-sifat idrak apa dia? Allati hiyal ilmu was-sam'u wal basar. Ilmu, samak dan basar. Dakat kod ilmu makna tahu, dapat cara ilmu, dapat cara tengok, dapat cara lihat. Wa mithlu sifatil idraki, dan seumpama sifat-sifat idrak, ghairuha min sairis sifati, lain-lain daripada segala sifat-sifat itu, kal qudrati wal iradati, seperti kudrat iradat, sama juga. Bila hidup baru mampu, baru berkehendak. Samalah.
Wa hadha ta'rifu, ini ta'rif yuhtamalu diandaikan an yakuna lil hayati qadimati faqat, bahawa adalah ia ta'rif itu merujuk kepada sifat hayat yang qadim sahaja. Makna sifat Tuhan, hayat Tuhan tu. Boleh diihtimalkan ta'rif ini bagi merujuk kepada sifat hayat yang qadim, yakni sifat hayat Tuhan sahaja. Wa huwal munasibu lil maqami, itulah yang munasabah dengan perbincangan, dengan keadaan ni. Jadi munasib dengan maqam perbincangan kita ni, bicara sifat Tuhan. Jadi ta'rif ni kenalah kalau kita kata ta'rif ni merujuk pada sifat qadim saja. Wa yuhtamal an yakuna likullin minal hayatil qadimati wal hadithah, dan boleh juga kita ihtimal bahawa ta'rif sifat hayat itu merangkumi bagi merujuk kepada setiap daripada hayat yang qadim, sifat hayat yang Allah Ta'ala, dan sifat hayat makhluk. Boleh juga. Makna sah juga nak kata ta'rif sifat hayat pada manusia pun gitu. Sifatun wujudiyatun tusahhil liman qamat bihi al-idrak. Wala yasihhu an yakuna lil hayatil hadithati faqat, tapi tidak sah ta'rif itu untuk merujuk kepada sifat hayat makhluk sahaja. Kenapa? Li'annahu khurujun minal maqami, kerana itu terkeluar daripada topik perbincangan. Itu bukan bincang sinilah, nak bincang sifat Tuhan ni. Okay. Wa'lam, ketahuilah kamu, annal hayatal hadithata ghairul ruhi, ketahuilah bahawa hayat, sifat hayat yang baharu, yakni sifat hayat makhluk itu lain daripada roh. Makna sifat hayat benda yang berlainan dengan roh. Roh, sifat hayat. Roh, sifat hayat lain. Falaisat hiya ay falaisati ar-ruhu hiya al-hayat. Dia tu bukan, roh tu bukan hayat, hayat bukan roh. Id qad tujadu biduniha, kerana kadang ada ia hayat tanpa ada roh. Ada hayat tanpa ada roh. Ada benda yang ada sifat hayat tapi tak ada roh. Tak ada roh. Ni dalil dia kata faqad khalaqallahu al-hayata fi kathirin minal jamadati mu'jizatan. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mencipta sifat hayat bagi banyak daripada jamadat. Perkara-perkara yang jamadat ni perkara tak ada roh perkara-perkara benda yang bukan hidup. Jamadat ni benda bukan hidup. Kayu, tak? Pokok, apa lagi? Awak tak ada roh. Batu, pasir dan seumpamanya. Tu jamadat tu. Panggil benda-benda tokor. Benda bukan tokor, benda yang bukan hidup lah. Bukan hayawan. Hayawan jamadat. Lawan hayawan jamadat. Tuhan cipta hayat kepada jamadat ini, benda bukan hidup ini, sebagai mukjizat. Au karamatan, ataupun karamah, biduni ruhin, tanpa ruh, tanpa ada ruh. Makna ada sifat hayat dia, hidup. Ada sifat hayat tapi tak ada roh. Kasyajaril ladzi sallama 'ala al-Mustafa alaihi salatu wassalam, seperti pokok yang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Pokok beri salam. Makna dia bila beri salam, makna ada boleh kalam. Boleh kalam. Tak akan ada sifat kalam itu kecuali benda itu ada sifat hayat. Ada sifat hayat. Kalau tak ada ayat tak boleh keluar kalam. Tapi kalau ikut di sinilah sebagai mukjizat dan karamah. Kalau ikutnya Allah Taala sendiri sebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu kecuali
bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kamu tidak faham tasbih mereka, kamu tak mampu dengar tasbih mereka. Jadi kalau ikutnya adalah hayat yang tersendiri tu. Wal hasa, dan seperti hasa, anak-anak batu, allazi sabbaha fi kafihi sallallahu alaihi wasallam, yang bertasbih pada tangan baginda Nabi. Bila Nabi pegang, anak-anak batu tu bertasbih. Jadi hak mukjizatnya mana? Hak mukjizatnya tasbih anak batu tu ke benda? Mukjizatnya orang boleh dengar tasbih. Anak batu tu memang tasbih dah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, itu khabar dah kan. Tak ada sesuatu kecuali bertasbih pada Tuhan. Bertasbihnya anak batu tu bukan mukjizat lagi. Mukjizatnya orang boleh dengar. Orang dengar tasbih tu. Haninul jaz'i, pokok kayu zaman dak mati. Bunyi menangis, tangisan anak kanak-kanak. Tak. Dari segi menangis tu, benda itu tak pelik. Tapi hak pelik mukjizatnya boleh dengar. Tak. Ayam kokok katok bunyi kalau bunyi gitu memang tasbih tu, tapi hak mukjizat atau karamahnya boleh dengar apa lafaz dia. Nampak? Jadi hak tu mukjizat sini, hak boleh dengar tu. Dari segi tasbih tu hak dah siap benda tasbih. Bila tasbih mana ada sifat hayat. Ada sifat hayat, atau kata batu hidup tu. Tak. Letak batu hidup kat kubur. Bukan letak semi, batu hidup saya, batu-batu ni, batu-batu sungai, hak dijadikan tanpa dicampur tangan manusia. Mana batu hidup. Bukan tu batu tu hidup. Bukan hidup ni kat mana lah. Mana dia tu asal gitu. Hak tu bertasbih tu. Pokok pun bertasbih kan, pokok. Nabi ambil pelepah tamar, tasbih. Tasbih mah tasbih, tapi hak jadi mukjizat atau karamah bila boleh dengar. Jadi benda yang berlaku pada para nabi ni tidak mustahil berlaku pada para solihin sebagai karamah. Tak mesti makna terhad kepada para nabi aja. Boleh berlaku kepada para solihin atau auliya secara karamah. Karamatul awliya mu'jizatun li anbiya ili nabiyihim. Karamah para nabi mukjizat kepada nabi mereka. Alladhi sabbaha fi kaffihi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu ada hayat tapi tak ada roh. Tak ada roh. Okey. Jadi menunjukkan bahawa roh dan hayat bukan benda sama. Roh dan hayat bukan benda sama. Tapi kalau ada roh, ada hayat lah biasa. Ada roh, ada hayat. Qauluhu wa hiya la tata'allaku wallahu ta'ala a'lam.